Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ni cikgu nak bincang dengan kamu latihan pengukuhan 1.1, iaitu topik 1.1 ni lah, iaitu kuantiti fizik. Kita tengok soalan 1. Okay, so dia kata antara berikut yang manakah merupakan gabungan kuantiti asas yang benar bagi kuantiti fizik berikut. Okay, so jadi kat sini dia bagi haba, kuasa, tenaga dan charge. Okay, pertama kita cari dulu kuantiti fizik untuk haba. Okay, untuk haba, formula dia adalah Q sama dengan MC theta, di mana M ni adalah jisim, C ni adalah muatan haba tentu, dan suhu ni adalah theta ni adalah suhu lah. Okay, so jadi yang terlibat kat sini adalah, okay, pertama jisim, okay, ada suhu ada, tapi masa kat sini tak ada. Okay, so jadi nombor 1 ni bukanlah. Okey. Okey, nombor 2 kuasa. Okey, kita tengok for kuasa, formula dia adalah P sama dengan work over time, iaitu kerja bahagikan dengan masa. Okey, so jadi kerja sama dengan Fs lah. Okey, atau Fs atau MGH pun boleh, tapi kita guna Fs lah. Okey, kita guna Fs. So daya darabkan dengan panjang bahagikan dengan masa. Okey, so jadi so F adalah kg, ms negatif 2. S ni unit dia adalah meter per dengan saat. So ni sama dengan kg meter kuasa 2 S kuasa negatif 3. Okay, so jadi kg, so ada kg jisim so meter ada, so panjang, S sunyi S ada. So jadi kuasa ni adalah, okay, ada jisim, ada panjang dia. So kita tengok kepada unit SI ni je. Okay, sebab untuk jisim unit dia adalah kg, panjang unit adalah meter ni, dan masa adalah saat ni. Okey, kemudian untuk tenaga so tenaga formula dia adalah mgh. So jisim, okey, jisim ada ni, dan h ada, panjang ada. Okey, so g ni gravity unit adalah ms negatif 2. So ms negatif 2 ni tak ada. Okey, so jadi tenaga ni salah lah. Okey, kemudian charge formula dia adalah q sama dengan it. So I ni adalah arus dan T ni adalah masa. So betul lah ni. So jadi jawapan dia adalah D. Okey, kemudian untuk soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, okay, dia kata sebuah blok kayu mempunyai ukuran 20 mm, darab 12.5 cm, darab 0.3 meter. Okay, isi padu blok kayu itu dalam unit SI ialah, okay, pertama cikgu tukar ni dalam unit meter So 20 mm tukar ke meter. So mili ni sama dengan 10 darab negatif 3. So tekan kalkulator, cikgu dapat 0.02 meter. Okay, kemudian untuk yang 12.5 cm ni pula, cikgu nak tukar kepada meter. So cm sama dengan negatif 2. So 12.5 tu di sini. So senti, so 10 negatif 2 lah. So ni tekan kalkulator, cikgu dapat 0.125 meter. Okay, so jadi untuk isi padu formula dia kamu darabkan lah. Tadi kita dah tukar kepada meter kan, daripada tukar meter. So 0.02 darab dengan 0.125. Okay, darab dengan 0.3. Tekan dia dapat, so dapatlah ni jawapan dia. So jawapan dia adalah C. Okay, nombor 3. Okay, nombor 3 dia kata antara berikut yang manakah pasangan faktor gandaan dan imbuhan yang benar. So jadi kat sini kita tengok faktor gandaan. Inilah kita tengok nota yang kamu dah bagi sebelum ni. So mega nilai dia lah 10 kuasa 6. So mega 10 kuasa 6. So betul lah. Okey, yang lain ni semua ni salah. Tengok senti senti kat sini 10 negatif 2. Ni 10 negatif 3. So salah lah. Hektor 10 kuasa 2. Ni 10 negatif 2. So tak salah juga. Kemudian deka 10 kuasa 1. Ni pun salah. Jawapan dia adalah E. Okey, sekarang kita pergi ke soalan nombor 4.
Okey, antara berikut yang manakah kuantiti skala? Okey, apa itu kuantiti skala? Okey, berdasarkan nota. Okey, kuantiti skala ialah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude sahaja. Contohnya, Halimah berjalan sejauh 100 meter. Dia tak ada arah, dia cuma ada magnitude saja. So, jadi kat sini dalam kuantiti skala contohnya adalah seperti kerja. Okey. So, kat sini kerja ni adalah kuantiti skala. Ni formula dia lah. Kerja sama dengan Fs, daya sama dengan F dan mg, berat sama dengan W sama dengan mg, atau ni ma lah. Momentum sama dengan isi jarak isi padu. Okey, ni kalau kamu tak tahu sekarang pun tak apa sebab kamu belum belajar. Okey, kemudian nombor 5. Okey, 108 km per jam adalah bersamaan dengan, okey, so jadi kita nak tukar kepada meter per saat. Okey, kita nak tukar kepada meter per saat. So jadi apa ni? Kilometer ni, so ni kilometer, tulis kilometer, jam ni per bawah lah. Sekarang kita nak hapuskan dulu jam ni. So nak hapuskan jam, so darab dengan, okay, ini 1 jam lah. 1 jam sama dengan 3,600 saat. Okey, kemudian untuk kilometer pula. So 1 kilometer sama dengan 1,000 meter. So jadi kita boleh potong. Okay, jam. So jadi tinggal ni lah, 108 darabkan 1,000 bagikan 3,600. So dapat dah 30. So jawapan adalah B. Kemudian untuk nombor 6. Antara berikut yang manakah merupakan unit bagi kuantiti asas? So jadi kamu tengok refer kepada jadual ni lah. So kandela. Dan lagi satu adalah mol. Okey, so jadi jawapan dia 1 dan 4. So jawapan dia C. Okey, kemudian kita tengok ke soalan nombor 7. Antara berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara kuantiti asas untuk daya? Okay, so daya formula dia adalah F sama dengan MA. So M adalah kg, A adalah ms negatif 2. So kg tulis balik. So S negatif 2 ni saya letak bawah lah. Okay, letak bawah, so jadi S kuasa 2. So kg mewakili jisim, meter mewakili panjang, dan saat kuasa 2 ni mewakili masa, darab masa. So jawapan adalah okey, kemudian untuk soalan nombor 8. Unit bagi tekanan dan isi padu masing-masing ialah Newton per meter negatif 2 dan meter kuasa 3. Unit bagi hasil darab tekanan dan isi padu adalah bersamaan dengan, okey, so jadi ni tekanan tekanan unit dia ni. Isi padu unit dia ni. So jadi P darab dengan V. So P darab dengan V. So meter kuasa negatif 2 pindah bawah jadi meter kuasa 2. So Newton meter kuasa 2 darab dengan meter kuasa 2. So dia boleh potong, so jadi tinggal Newton. So jawapan adalah B. B ni ada Newton ni adalah unit SI bagi daya. Okey, kemudian untuk soalan nombor 8. Antara berikut kuantiti terbitan yang manakah adalah gabungan 3 kuantiti asas? Okey, jawapan adalah inilah kuasa. Okey, kenapa? Okey, kuasa unit dia adalah kerja bagi dengan masa. So kerja formula dia adalah daya darab masa. Daya darab dengan sesaran. So F sama dengan kg ms negatif 2. Okey, lepas tu saat unit dia S ni. Ini unit untuk Fs lah. Okey. So jadi kita bawa S ni bawa ke atas, so S kena 3 lah. So jadi kalau kita tengok sini ada 3. kg untuk jisim, meter untuk panjang, dan S adalah untuk masa. So ada 3 lah, 3 gabungan unit asas. So adalah B. Kalau kita tengok untuk hal laju formula dia jarak bagi masa. So jarak unit dia meter, unit SI untuk masa adalah saat. So meter per saat. So ada 2 je, 1, 2. So jadi tak terima lah. Okay, kemudian untuk isi padu pula, unit dia meter kuasa 3. So meter unit dia kg, isi padu dia meter kuasa 3. So jadi kita tukar. Ni kalau kita tengok ada 2 je, jisim dengan panjang. So dia nak 3. So jadi jawapan adalah B. Okay,
untuk nombor 10 pula, suatu kuantiti fizik diberi persamaan B sama dengan 2 mk, unit bagi K ialah kg meter kuasa 2 S negatif 2, manakala unit bagi meter adalah kg, manakala unit SI bagi B adalah, so kita tulis balik formula ni. Okay, so jadi 2 ni kita tak pertimbangkan sebab kita nak unit SI je. So jadi meter kat sini unit dia adalah kg, K unit dia ni lah, so, kg M kuasa 2 S negatif 2. So kg darab kg kuasa 2, meter kuasa tetap kekal lah, S negatif 2, so kekal juga. Okay, so jadi S negatif 2 ni kita buat ke bawah, so jadi macam ni lah. Okay, so jadi kamu tukar lagi square root, so jadi kg kuasa 2 jadi kg, meter kuasa 2 jadi meter, S kuasa 2 jadi S kuasa negatif 1. Jawapan adalah A. Okay, kemudian kita pergi kepada soalan subjektif. Okay, so jadi ada kat sini ada bagi petikan ya. Ada petikan. Okay, ni kalau kamu boleh baca lah. Okay. So soalan pertama, apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti terbitan? Okay, kuantiti fizik yang boleh diterbitkan daripada mana-mana kuantiti fizik asas melalui proses darab bahagi atas kedua-duanya. Okay. Ada gabungan dalam kuantiti asas melalui proses darab bahagi atas kedua-duanya. Okay, kemudian berdasarkan petikan 1, klasifikasikan semua kuantiti fizik dalam dua-dua asas. So, jadi kat sini kita tengok, sini ada Kelvin. Kelvin ni refer kepada suhu. Suhu adalah kuantiti asas. So, jadi kat sini tulis suhu. Okay, kuantiti terbitan yang melibatkan formula. Okay, kuasa kat sini. Ada kuasa ni kan. Okay, so jadi kuasa di kategori dalam kuantiti terbitan. Ada formula kan. So P sama dengan work over time. So ada formula ni. Okay, so kemudian untuk nombor 2, simbol K dalam 0.15 kilowatt adalah suatu imbuhan. Nyatakan nilai K. So kita tengok jadi pada jadual sini. Okay, so jadi nilai K kecil ni sama dengan 10 kuasa Okay, kemudian untuk nombor 2, sebuah kereta berjisim 1500 kg bergerak dengan laju 20 meter per saat dari pekan P ke pekan Q. Ia mengambil masa 2 jam untuk bergerak pada jarak 180 meter. Selepas bergerak dari pekan Q, kereta itu memecut 20 meter per saat. Okay, kemudian apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti vektor? Okay, kuantiti vektor adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitud dan arah. Okay, kemudian klasifikasikan semua kuantiti fizik dalam jadual 1. So kalau ada adalah pertama jisim, masa dan jarak. Ini jisim, masa dan jarak. Okey, kemudian ni hal laju ni kuantiti vektor dan pecutan adalah kuantiti vektor. Okey, sekarang dia suruh kamu unit SI dia. So nanti dia nak tentukan unit SI dia. Okay, jisim unit dia kg, pecutan unit SI dia emitter ms negatif 2. So jadi kita darabkan dapatlah ni. Kemudian hitung daya tujuan kereta itu. So jadi kita guna formula ni lah tadi. So jisim dia tadi 1500. Kemudian pecutan dia adalah 20 meter per second. So tekan kalkulator dapat dan jawapan dia. So jangan lupa unit SI dia yang ni. Kita sebut. Okay, so itu saja daripada aku. Sekian, terima kasih.